Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, rahsia di sebalik pembentukan kabinet baru PM kita ini. Kita rakyat tahu bahwa kabinet ini bersaiz besar. Kita rakyat juga tahu bahwa kabinet ini mengekalkan orang yang sama. Kita rakyat juga tahu bahwa kabinet ini ada pertukaran sesama mereka yang mana dulunya ada di situ tapi ditukarkan kepada kementerian lain. Jadi di sini saya menjadi muskil apabila saya melihat senarai ini daripada semalam dan saya buat kajian. Saya fikir bahwa ada satu perkara kenapa perkara ini dilakukan oleh PM kita. Kita lihat apa yang berlaku daripada Kementerian Pertahanan. Apabila kementerian ini dulu diterujui oleh PM kita sendiri. Dan hari ini dia mengambil Datuk Seri Hisamuddin daripada Kementerian Luar untuk menerujui Kementerian Pertahanan. Yang mana kita tahu Datuk Seri Hisamuddin ini sebelum PRU ke-14 yang mana dia adalah Menteri Pertahanan, dan apabila PHS menang di PRU ke-14 menerajui kerajaan, maka YB Mat Sabu menjadi Menteri Pertahanan, dan di situ kita tahu bahawa isu helikopter tidak sampai, isu kapal selam tidak boleh menyelam, dan berbagai-bagai isu lagi yang ada dalam Kementerian Pertahanan waktu itu. Dan hari ini dia dilantik semula ke kementerian itu. Ini adalah yang kita lihat. Yang kedua kita lihat yaitu Kementerian Keuangan yang mana diterajui oleh Tengku Zafrul. Yang mana kita tahu daripada zaman pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia adalah Kementeri Keuangan dan diambil balik untuk menerajui kementerian yang sama. Kita lihat Menteri Kesihatan ditukar kepada Menteri Sains dan Teknologi. Manakala Menteri Sains dan Teknologi dipindahkan kepada Menteri Kesihatan. Jadi di sini yang saya lihat kenapa perkara ini dilakukan seperti ting-tong saja seperti itu. Dan perkara ini amat sukar untuk saya nak huraikan, tetapi saya harap kawan-kawan boleh faham. Kita tahu kementerian yang mempunyai peruntukan besar dalam waktu kita dalam masalah seperti ini. Yang pertama kita tahu kementerian yang mana beli vaksin adalah Menteri Sains dan Teknologi. Mengagihkan vaksin dan juga mengagihkan apa-apa adalah Kementerian Kesihatan juga melakukan pembelanjaan yang besar. Yang ketiga, kita harus tahu bahawa Kementerian Pertahanan juga mempunyai lubuk duit yang banyak di situ. Begitu juga kementerian yang lain seperti KDN. Tetapi di sini kenapa mereka lakukan pertukaran ini? Karena kita tahu, kita lihat kenapa Kementerian Pertahanan itu dikembalikan kepada orang yang pernah gagal, pernah kita dengar helikopter hilang lah bagai-bagai, diambil untuk menerajui tempat itu. Dan kenapa orang itu orang UMNO? Di sini kita lihat bahawa apa yang telah berlaku, yang mana apabila ambil Datuk Seri Hisamuddin menerajui Kementerian Pertahanan, maka Perdana Menteri kita, kalau contoh ambil daripada Bersatu, maka rahsia-rahsia yang pernah dia lakukan di situ, mungkin melibatkan projek Katenda kah, kita tidak tahu. Tetapi hakikatnya kenapa diambil, ini sudah jelas. Dan di sini kalau orang UMNO yang diletak di situ, maka tertutup yang mana berlaku sebelum kemenangan PHS dahulu. Ini sudah jelas yang saya lihat. Ini di Kementerian Pertahanan. Kenapa Tengku Zafrul dilantik semula? Karena kita tahu sumber keuangan ataupun peruntukan budget ini diluluskan oleh Kementerian Keuangan, yang mana apapun rahsia, berapapun budget kementerian-kementerian ini ada di tangan dia. Dan dulu dia telah pun menyalurkan peruntukan ini kepada kementerian-kementerian mereka ini. Jadi di sini adalah ceritanya balas budi. Jadi ini yang kita lihat di sisi kenapa perkara ini berlaku. Dan kita tahu itulah sebabnya kementerian yang melibatkan UMNO hanya akan ditukar oleh orang UMNO. Itulah sebabnya Khairi itu ditarik kepada Menteri Kesihatan, dan Datuk Seri Idham Baba diletak ganti Khairi. Karena mereka tidak mahu ada satu rahsia apabila sampai pilihan raya nanti pecah kepada kalangan mereka ini. Karena
UMNO tidak sehaluan dengan Bersatu. Kita lihat apa yang dia lakukan. Ada kebaikan untuk pihak pembangkang, karena kita boleh lihat di sini bahwa UMNO akan menerajui kementerian ini, tetapi contohnya Zuraida dipindahkan, tetapi Menteri UMNO yang akan ganti dia. Di sini nanti Menteri UMNO akan tahu apa yang Zuraida telah lakukan sewaktu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan orang-orang UMNO, mereka tidak nak letak orang Bersatu menggantikannya. Jadi nanti rahasia yang mereka ada dalam kementerian ini akan terbongkar nih. Nah, tetapi baik untuk kita rakyat supaya kita akan paham. Tetapi inilah yang saya lihat permainan yang jelas, yang mana rahasia ini kita rakyat biasa ini tidak nampak. Tetapi inilah hasil daripada kajian saya bahwa kenapa dia lakukan pertukaran ini. Kenapa dia tidak nak orang lain. Karena mereka tidak nak rahasia ini bocor. Dan kalau kita lihat kenapa Khairi dan juga Datuk Seri Idham Baba hanya bertukar seperti itu, karena sama-sama UMNO yang mana hangat diperkatakan rakyat bahwa di sini ada berlaku ketirisan. Jadi kalau hari ini Khairi pergi pegang Menteri Kesihatan, maka dia tidak akan bongkar rahasia Datuk Seri Idham Baba, karena Idham Baba pegang dia punya tempat dia yang beli vaksin pula. Jadi ini yang kita lihat. Ini adalah yang pada saya rakyat lihat. UMNO menggunakan kekuasaan mereka untuk menguasai projek-projek tender-tender dalam kerajaan demi kepada kroni-kroni dan tembolok mereka sendiri, yang mana ini tidak menguntungkan rakyat. Ini saya tidak menuduh, tetapi kalau kawan-kawan pergi lihat senarai yang mana kawan-kawan boleh tahu Kementerian UMNO akan diganti oleh orang UMNO, tetapi kementerian yang dipegang oleh Bersatu UMNO akan ganti, tetapi kementerian UMNO Bersatu tak boleh ganti. Ini permainan dalam percaturan kabinet baru, yang mana walaupun mengekalkan orang yang sama, tapi dia melakukan pertukaran di situ yang terlalu halus untuk rakyat biasa ini lihat. Tetapi saya terpaksa huraikan di sini supaya rakyat paham sedikit, walaupun saya tidaklah seberapa hebat seperti orang lain untuk menghuraikan perkara ini, tetapi supaya rakyat paham sedikit di sini kenapa pertukaran ini dilakukan, contohnya seperti itu tadi, dan kenapa perkara ini berlaku, kenapa kekalkan orang ini, kenapa kekalkan orang itu, kenapa orang yang gagal itu diletak di tempat yang sepatutnya dia dah gagal tak boleh duduk. Ini adalah jawapan yang saya sebutkan itu tadi, yaitu ada rahsia di sebalik kerja-kerja yang telah mereka lakukan semasa pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi untuk mereka kekal dan untuk mereka tidak nak supaya rahsia seperti parti besar UMNO mereka itu diketahui ramai, maka mereka bertukar sesama mereka, dan ini mereka sudah amalkan apabila Barisan Nasional memerintah dahulu. Jadi ilmu-ilmu mereka dalam bagaimana mereka nak jalankan kerja dalam kerajaan, kerja-kerja baik, kerja-kerja tak baik, tender-tender projek ni semua dalam poket mereka. Inilah akibatnya kalau kerajaan itu dipimpin oleh orang lama, karena ilmu-ilmu mereka untuk mendapatkan duit daripada kementerian itu senang, dan mereka sudah tahu. Mereka pijak saja kementerian itu hari pertama, mereka dah tahu dah apa yang mereka perlu buat, apa yang mereka akan dapat daripada situ selain daripada gaji. Ini adalah hakikat. Jadi saya tahu perkara ini karena ya saya adalah pengalaman dalam kerajaan ini. Jadi saya tahulah apa yang berlaku dalam kementerian-kementerian ini semua. Jadi apalagi yang melibatkan kementerian yang melibatkan keuangan, pembelian nih. Jadi saya paham di situ. Jadi apabila saya lihat senarai ini, kenapa ditukarkan orang seperti ini. Jadi inilah yang saya sharekan kepada kawan-kawan supaya paham di situ. Jadi yang tetap rugi adalah kita rakyat, duit kita rakyat mereka agih-agihkan tender-tender, projek-projek. Kementerian Pertahanan adalah satu tempat lubuk duit, kawan-kawan. Saya nak cerita. Tetapi orang tidak nampak. Masyarakat di luar ni tak nampak. Yang tahu hanya askar pegang senapang tertarik. Tapi Kementerian Pertahanan itu lubuk duit. Itu yang saya boleh bagi tahu. So, sekian. Terima kasih. Thank you.